Buletin Didik 15 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin pagi tadi mengadakan sesi libat urus bersama warga pendidik dan PIBG bagi 27 sekolah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Antara perkongsian dan perbincangan dalam pertemuan itu ialah usaha penambahbaikan untuk pendidikan anak-anak termasuk di Putrajaya. Menurut Datuk Dr. Razzie, beliau turut berkongsi pendekatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam menangani beberapa perkara seperti beg berat murid, infrastruktur sekolah dan pentaksiran murid. Ia susulan pertemuan dengan pengetua dan penolong kanan bagi 128 sekolah menengah sekitar Pulau Pinang semalam. Sesi itu bagi berkongsi maklumat dan perkembangan terkini berkaitan bidang pendidikan. Datuk Dr. Razzie melalui perkongsian di Facebooknya berkata, isu yang turut disentuh termasuklah mengenai konsep Sekolahku Sejahtera. Tambahnya, sesi sedemikian memberi ruang kepada pihak terlibat untuk memberi pandangan dan saranan dalam memperkasakan bidang pendidikan negara. Beliau juga memberi jaminan segala saranan yang dilontarkan akan dipertimbangkan dan diperhalusi sebaiknya. Di sebalik kekurangan dalam diri mereka yang bergelar autism, anak-anak ini juga sebenarnya berpotensi dalam pelbagai bidang sekiranya diberikan peluang. Itu yang dilakukan oleh Autism Cafe Project apabila meminta remaja autistik membuat kuih raya untuk jualan. Terletak di Subang Jaya, Selangor, untuk tahun ini, Autism Cafe Project menyasarkan 100 pek kuih raya dihasilkan oleh remaja autistik ini. Tujuannya bagi mengisi masa terluang kumpulan remaja istimewa ini dengan aktiviti berfaedah. Manakala sasaran 100 pek kuih raya itu sebagai dorongan kepada mereka untuk menepati syarat ditetapkan. Yang lebih penting, mereka dapat merasai kemeriahan membuat persiapan Aidilfitri. Selalunya bulan puasa order dekat kafe ni agak kurang lah sikit lah compare dengan hari-hari bukan bulan puasa kan. So kami kena penuhkan aktiviti mereka. Kami tak boleh biar mereka duduk diam. Kalau duduk diam dia akan jadi isu lah, macam dia bercakap sendirilah, dia tengok benda-benda yang bukan timbul depan dia. So kami kena penuhkan isi mereka. So salah satu cara ni kami buat biskut lah. Boleh isi masa dia and it is productive. Dia boleh jana pendapatan dia. Seramai 4 remaja autistik berusia antara 15 hingga 25 tahun terlibat dalam projek ini. Projek bermula awal Ramadan lalu. Hampir 70% daripada proses pembuatan daripada mengadun, menguli, membentuk kuih sehingga pembungkusan dilakukan oleh mereka. Pada masa yang sama, semua kerja mereka dipantau rapi kaki tangan kafe. So, do you love baking? Partially. I partially like baking, but most of the time I like culinary related. Oh, okay. Recently, what did you bake? Cookies, German cookies, muffins, pandan flavor mainly, and whatever other stuff, etc. So, have you tasted it? Is it good? Yes, it was real good, pretty good. So, is it difficult to bake? Not really. I just combine all the ingredients, that's all, nothing much. Enggan melunturkan semangat mereka, hanya resepi yang mudah diberikan, antaranya biskut coklat chip, biskut mentega dan tak nanas. Sesuai dengan ciri-ciri penghidap autism, tugas amali ini agak bagus untuk mereka. Ini selaras kedudukan golongan autism yang gemarkan keseragaman serta perbuatan yang berulang. Budak-budak ni, especially yang pandai kan, they're very precise. Kalau you cakap satu sudu, katalah satu sudu garam, dia tak puas hati tau. Dia nak satu sudu penuh ke, satu sudu flat ke, satu sudu sikit ke, you know. Dia tak suka. Tapi bila kita pakai Thermomix ni, dia weigh tau. So precise. Dia bila budak-budak ni selalu dia buat cookies apa, dia selalu hasil dia cantik sebab dia mesti kalau 1 gram tu mesti 1 gram. Di sebalik semua itu, melibatkan anak-anak dan remaja autistik dalam proses pembuatan kuih raya bukan perkara mudah. Dalam banyak hal, ia memerlukan masa yang lebih lama daripada sepatutnya. Ini kerana sifat semula jadi mereka yang mudah hilang fokus. Selain itu, tekanan yang berlebihan boleh memudaratkan mereka ini.
Walaupun ada antara anak-anak autistik ini tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun jelas sebenarnya mereka dapat mendengar arahan dengan baik. Namun sebenarnya yang lebih penting adalah proses di sebalik pembuatan kuih raya ini yang menuntut kesabaran yang sangat tinggi untuk membentuk anak-anak istimewa ini supaya lebih berdikari. Okey, good boy. Nurul Amalina Zainuddin melaporkan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim akan memperluaskan gerakan dakwah kepada golongan remaja di peringkat sekolah menengah. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, usaha itu sejajar dengan misi untuk menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial. Kita di peringkat Yadim sendiri, kita telah menubuhkan apa yang kita panggil sebagai rakan siswa Yadim, rakan belia Yadim dan rakan remaja Yadim. Tiga-tiga entiti ini adalah mewakili kumpulan belia ataupun remaja yang kita memang nak pergi secara direct kepada mereka di sekolah, di universiti dan juga institusi-institusi yang berkaitan dengan kumpulan mereka. Yang mana di situ mereka sendiri akan dilatih untuk bukan sekadar mempunyai kesedaran Islam tetapi juga mengambil tanggungjawab untuk menyebarkan kecantikan Islam. Setakat ini, kira-kira 10,000 belia di seluruh negara berdaftar dengan Yadim. Mereka terlibat dalam pelbagai program anjuran Yadim termasuk sebagai sukarelawan. Purata usia mereka antara 15 hingga 21 tahun. Peruntukan disediakan kepada mereka dalam mengatur program dakwah dengan dana sehingga RM50,000 bagi setiap negeri setiap tahun. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan asnaf di Masjid Al-Husna, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Sejumlah 60 keluarga terdiri daripada kalangan B40, yatim dan asnaf menerima sumbangan beras, minyak masak dan kelengkapan persekolahan. Pelajar seni kulinari College Vocational Keningau Sabah berjaya melakukan inovasi dengan mencipta pasta berasaskan sayur, campuran bayam dan keladi. Hasilnya, pasta yang dihasilkan Jenny N. Jaibin mendapat perhatian pada persidangan Latin American International Conference on Natural and Applied Sciences. Persidangan secara dalam talian oleh penganjur di Bogota, Colombia itu berlangsung pada 7 April lalu. Menurut Jenny Ann, pasta yang dikenali sebagai yanak itu turut mengandungi nutrisi yang diperlukan tubuh. Penganjur pula berkata bentuk yanak yang unik membantu menarik minat orang ramai untuk cuba mendapatkan makanan berasaskan sayuran dan, lebih penting, berkhasiat. Meskipun tidak dikategorikan sebagai pemenang, pengiktirafan daripada pihak penganjur membuktikan Malaysia punya bakat dalam melakukan inovasi pada hasil sayurannya. Bertemu kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mengadakan rundingan dengan Kementerian Pengangkutan dalam masa terdekat berhubung isu kenaikan harga tiket bas sempena musim perayaan Aidilfitri. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata rundingan itu bagi membincangkan peranan yang boleh dijalankan oleh KPDN HEP berhubung isu tersebut. Ujarnya, meskipun kementeriannya memantau harga, isu kenaikan harga tiket bas turut mempunyai kaitan dengan kementerian dan agensi lain. Ya, harga tiket bas ni memang kami di KPDN HEP menjaga harga. Tapi harga ni berbagailah di kawal silia mana-mana agensi lain, kementerian lain. Kalau bas ni, Kementerian Pengangkutan biasanya bersama. Tapi kuasa kita membantu. Ya? Boleh membantu. Tapi biasanya, lazimnya memang pengangkutan. Ini dari pengangkutan kita lebih eloklah kalau pengangkutan buat penjelasan. Nanti kita akan berunding dengan Kementerian Pengangkutan apa peranan kami yang diperlukan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan ulang tahun Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ke-20 di Ibu Negara. Media sebelum ini melaporkan kadar tambang bas ekspres akan dinaikkan hampir 10% kepada 10.2 sen bagi setiap kilometer bermula hujung bulan ini, beberapa hari sebelum sambutan Aidilfitri. Ia berdasarkan pekeliling dikeluarkan Agensi Pengangkutan Awam Darat bertarikh 21 Mac lalu yang memaklumkan kenaikan kadar tambang bas ekspres itu berkuat kuasa sepanjang tempoh sah laku lesen perubahan sementara LPS.
Membeli dengan niat membantu peniaga sambil bersedekah kepada orang ramai. Itu konsep yang diamalkan sejak 2 tahun lalu oleh NGO Ikatan Anak Mersing. Prihatin dengan nasib peniaga di Bazar Ramadan yang terkesan sejak pandemik COVID-19 melanda negara, membuka hati mereka membantu peniaga golongan B40 yang kurang mendapat sambutan dan kurang laris. Bukan hanya membeli, malah mengagihkannya pula secara percuma kepada pengunjung di Bazar Ramadan. Hari ini kami turun ke Tengaruh 2 ni pun alhamdulillah rezekinya hujan dan mereka pun tak sangka walaupun dalam keadaan hujan kuih yang dijual hari ini boleh habis. Kita beli semua dan alhamdulillah mereka boleh balik awal dan berbuka puasa dengan keluarga. Selalu kami akan target hujung minggu kerana bila hujung minggu ni kadang-kadang orangnya keluar lebih ramai berbanding dengan hari biasa. Aktiviti itu katanya dilakukan ke kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti lebih awal oleh ahlinya. Sementara itu, peniaga di sekitar Tenggaruh, Mersing menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih dengan inisiatif anak muda ini membantu peniaga kecil untuk mencari rezeki dalam waktu sukar. Terutama kali saya ucapkan terima kasih kepada NGO yang sudi borong kuih saya hari ini. Alhamdulillah rezeki saya. Saya rasa berbesar hati sangat-sangatlah. Dengan cuaca hari ini kan, biasa kalau tak hujan cepat habis. Tapi hari ini kan sebab mendung, semalam pun mendung kan. Jadi kuih-kuih ni semua lambat habis lah. Dia akak pun lambat balik rumah lah. Untuk hari ni terima kasih banyak-banyak lah akak ucapkan di atas bantu akak habiskan kuih ni semua. Akak rasa bersyukur sangat lah pada Allah. Terima kasih. Benda ni patut diteruskan lah untuk yang ni kan, yang membantu peniaga kecil-kecil ni. Lagipun terkesan dengan pandemik COVID ni, untuk dapatkan apa ni, pendapatan sampingan untuk menanggung keluarga diorang yang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN hari ini membuat keputusan untuk meneruskan kempen Jom Beraya, Jom Menyimpan 2022. PTPTN dalam satu kenyataan berkata, kempen itu bagi meraikan sambutan Aidilfitri dan akan diadakan sehingga 31 Mei depan. Menurut PTPTN, kempen merupakan penghargaan kepada orang ramai kerana memilih skim simpanan pendidikan nasional simpanan SSPN sebagai pilihan utama simpanan semasa musim perayaan. Ia dianjurkan di peringkat negeri dengan menawarkan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM160,000 untuk dimenangi. Pelbagai manfaat lain dan keistimewaan yang disediakan melalui simpanan dengan SSPN masih diteruskan. Antaranya pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih, perlindungan takaful dan dividen kompetitif patuh syariah. PTPTN turut berharap pelaksanaan kempen berkenaan dapat menyuntik motivasi masyarakat, terutama ibu bapa, dalam meningkatkan budaya menabung dengan menyimpan duit raya anak mereka dalam akaun itu. Maklumat lanjut mengenai kempen atau pembukaan akaun simpanan SSPN boleh didapati melalui laman web tertera. Masih bersama Buletin Didik, Jim Langevin adalah antara pesakit cerebral palsy contoh. Walaupun lumpuh, Langevin telah 11 penggal atau 22 tahun dipilih sebagai ahli Kongres Amerika Syarikat. Langevin mula lumpuh pada usia 16 tahun ketika menyertai program kadet polis. Seorang anggota polis secara tidak sengaja telah melepaskan tembakan menggunakan pistol yang baru dibeli oleh rakan setugasnya. Insiden menyebabkan peluru itu menembusi leher Langevin dan merosakkan saraf tunjangnya. So there are many accomplishments I'm so proud of being able to work on with my colleagues in getting important bills across the finish line. One of the biggest things I was proud to vote for is the Affordable Care Act, and that bill, that now law, has ensured coverage for millions of Americans that previously were uninsured
Kini, 57 tahun, Langevin memutuskan untuk tidak bertanding semula sebaik penggal terakhirnya tamat pada November ini. Bintang Bollywood Ranbir Kapoor dan Alia Bhatt melangsungkan perkahwinan dalam satu majlis tertutup semalam. Majlis perkahwinan power couple itu dihadiri kaum keluarga, sanak saudara terdekat dan kawan rapat, termasuklah nama-nama besar Bollywood. Meskipun majlis tertutup, pasangan itu dilihat sempat meluangkan masa melayan petugas media di luar kediaman mereka di Mumbai, India. Ranbir, 39 tahun, merupakan waris keluarga Kapoor yang mendominasi industri perfilman Hindustan sejak 1940-an. Ibu bapanya, Rishi dan Neetu Kapoor, adalah bintang Bollywood antara tahun 70 dan 80-an. Bagai pinang di belah dua, isterinya Alia, 29 tahun, juga lahir dalam kalangan anak seni. Bapa Alia, Mahesh Bhatt, merupakan pembikin filem terkenal, manakala ibunya, Soni Razdan, adalah bekas aktris. Kumpulan K-pop dari Korea Selatan Seventeen kembali dengan muzik terbaru serentak pelancaran album keempat mereka bulan depan. Lagu berjudul Darling itu juga adalah single berbahasa Inggeris pertama mereka. Seventeen yang juga sebumbung dengan BTS ini diwakili 13 orang anggota. Kesemua mereka aktif terlibat dalam pembikinan album keempat mereka ini. Antaranya menerusi olahan muzik, penulisan lirik, gubahan lagu dan koreografi. Album terdahulu mereka adalah sebelum pandemik pada 2019. Hai, hari ini saya akan memperkenalkan anda pada satu bahan pameran yang ada di Petrosan, iaitu Fasa Bulan. Dan ini, untuk bahan pameran ini akan dapat melihat sejumlah 8 fasa bulan secara dasarnya yang akan terbentuk apabila bulan mengorbit bumi. Dan fasa-fasa bulan ini akan terjadi bergantung pada sudut antara bulan dan matahari. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana fasa-fasa bulan ini terjadi dengan cara mudah, boleh menggunakan bahan pameran yang ada di Petrosan ini. Sukan dimulakan dengan badminton Korea Masters. Kibaran jalur gemilang berterusan dengan dua acara pada peringkat separuh akhir akan ditandingi oleh pemain dari Malaysia. Pemain perseorangan profesional negara Sung Ju Van mara selepas menewaskan lawan dari Israel. Manakala beregu campuran, Goh Sun Huat, Chevon Lai Jamie mudah mengatasi pasangan Singapura. Menentang Misha Zilberman dari Israel, sememangnya Sung Ju Van menjadi pilihan. Ini terutama selepas Ju Van mengetepikan pemain tuan rumah, juga pilihan kelima Ho Kwang Hee pada perlawanan pusingan awal. Bagaimanapun, laluan mudah yang dijangka nyata meleset. Berhempas pulas untuk menang pada set pertama, Ju Van terus disaing hebat pada set kedua sebelum menamatkan permainan 23-21, 21-18. Laluan dilalui Goh Sun Huat dan Chevon Lai Jamie berdepan Terry Hee Yong Kai dan Tan Wei Han dari Singapura lebih mudah. Mereka mara ke separuh akhir apabila mencatat kemenangan 21-16, 21-11 cuma dalam tempoh 32 minit. Pada peringkat separuh akhir esok, Ju Van menentang Kodai Naraoka dari Jepun. Manakala Sun Huat dan Chevon Lai berdepan pasangan Cina Oh Swan Yi dan Huang Yaqiong. Menjelang Tamasya Sukan SEA Hanoi bulan depan, daripada 6 acara yang disertai, pasukan e-sports negara optimis mampu membawa pulang sekurang-kurangnya 1 pingat emas dan 3 gangsa. Pasukan e-sports negara membawa 47 atlet ke Vietnam sekaligus jumlah terbesar bagi kontingen Malaysia. 6 acara yang disertai skuad negara ialah PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, League of Legends Wild Rift, League of Legends PC, Arena of Valor dan Free Fire. Harapan pengurus e-sports negara Kelvin Pang, pasukannya mampu menguasai 2 kedudukan podium menerusi acara PUBG Mobile. We are also silently hoping that kita dapat double podium finish for PUBG Mobile because PUBG Mobile juga ada kategori team dan kategori solo juga.
So yeah, I hope we can get the bonus from there lah. Sementara itu, skuad Irimau Negara yang akan beraksi untuk permainan FIFA Online 4 lebih selesa dengan status pasukan underdog. Bagi mengurangkan tekanan kepada pemain, mereka menyasarkan untuk membawa pulang pingat gangsa. Tapi secara realistik ni, setelah kita orang menilai cabaran macam siapa kita punya negara lawan, masalah connection, masalah berbagai lagi problem kan. So kami decide pingat gangsa lah sekurang-kurangnya target untuk pasukan Irimau pada Sukan C kali ini. E-sports mula dipertandingkan pada Sukan C 2019 Manila dengan skuad negara membawa pulang 1 emas bagi permainan Hearthstone dan 1 gangsa bagi Mobile Legends. Ke aksi sukan luar negara, tenis ATP Monte Carlo, pilihan kedua dari Jerman Alexander Zverev mara ke suku akhir selepas menewaskan pemain Spanyol Pablo Carreño. Menang 6-2 pada set pertama. Zverev ditentang lebih hebat Carreño sebelum menang 7-5. Menanti Zverev, pilihan ke-9 dari Itali, Yannick Sinner. Sinner mara apabila mengejutkan pilihan kelima dari Rusia, Andrei Rublev. Tewas 5-7 pada set pembukaan, Sinner bangkit dengan kemenangan 6-1 pada set kedua. Set penentuan, Sinner memperkemaskan rentak untuk menang 6-3 pada aksi yang berlarutan lebih 2 jam. Keperkembangan lumba basikal jelajah Sicily. Pelumba City Friuli Fran Mioljevic meraih kemenangan peringkat ketiga sejauh 171 km yang bermula di Real Monte ke Piazza Armerina. Berbaki 13 km terakhir, penguasaan pelumba Croatia itu makin ketara apabila dia mula melakukan pecutan. Sukar dikejar pelumba-pelumba lain, Mioljevic membuat penamat solo untuk muncul pemenang. Dia turut merampas jersey merah kuning selaku pendahulu keseluruhan. Baiklah, rangkuman 8 taman yang baru diberi penarafan Taman Geo Global UNESCO mengakhiri buletin didik. Taman-taman ini terletak di Finland, Sweden, Greece, Romania, Jerman, Luxembourg dan Brazil. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.